Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Syazal Zulkifli. Nombor saya 01 DDT 19F1050 dan saya dari kelas DDT S3. Jadi saya sekumpulan telah diberi tugas dalam PDE 1 dalam subjek Security Design. Jadi soalan yang pertama diberikan satu situasi yang mengatakan bahawa hal ini adalah merupakan eksekutif di syarikat Mega Global. Jadi hal ini seorang yang suka menunjukkan tingkah laku sesuai sebagai profesional di tempat kerja. Jadi dalam fikiran dia, hal ini dia anggap bahawa selama dia melakukan tugasnya, siapa yang peduli. Jadi dia percaya bahawa tingkah laku yang buruk atau yang baik akan mempengaruhi peluangnya untuk maju dalam bidangnya. Jadi kat sini kehendak soalan ada 4 berdasarkan situasi dia bagi. Jadi yang pertama dia akan dia bincangkan kira kami sekumpulan sekarang ini untuk menunjukkan tingkah laku profesionalisme di persekitaran kerja. Dan yang kedua, rakaman perbincangan dalam talian seperti sekarang kami menggunakan Zoom dan kami perlu membuat naik rakaman ini di laman sosial. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah kami perlu hantar menggunakan fail notepad dalam situs dan sosial seperti link yang telah kami upload. Jadi saya terus menuju pada soalan pertama. Jadi sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya akan terangkan apa itu profesionalism dalam IT. Jadi siapa orang yang layak digelar sebagai orang yang profesional dalam IT ni? Jadi orang yang layak untuk digelar sebagai profesional dalam IT ni adalah orang yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang luas dalam bidang IT. Yang orang ini dia mempunyai CG ataupun kita panggil mempunyai pengalaman kerja yang telah disahkan seperti dalam diploma, degree dan berbagai lagi. Jadi orang ini kita boleh panggil dia sebagai orang yang profesional dalam IT lah. Okay, jadi saya pergi ke kedua slide saya yang kedua. Jadi how to professionalism in the workplace. Okay, jadi macam mana kita nak tunjukkan how to show professionalism in the workplace. Okay, jadi kita kena make a priority to be on time. Jadi kita sebagai seorang pekerja dalam IT ni kita haruslah sentiasa on time pada masa contohnya masuk kerja sebab kita tahu customer kita tahu bila dia akan datang, jadi kita harus tepati masa sentiasa on time. Kalau contoh kita buka pukul 10 tu kita dah kena kedai dah buka, maknanya pukul 9.30 tu kita dah kena prepare kemas dalam kedai tu and then sapu apa yang patut. Jadi yang kedua kita look up from your phone. Jadi kita kena sentiasa look up from your phone, maksudnya kita kena sentiasa perhatikan kita punya telefon tanpa ada customer yang ingin bertanya kepada kita. Jadi kita sentiasa balas on time supaya dia berminat untuk memberikan servis kita. Jadi yang ketiga, kita harus pakaian kita haruslah kemas untuk menunjukkan kita ni betul-betul ada seorang yang berintegriti dan mempunyai pengetahuan berasal dalam IT supaya kita nampak boleh dipercayai oleh orang ataupun oleh customer. Okay, jadi yang seterusnya, become an expert at your job. Maksudnya kita perlu jadi seorang yang expert lah dalam kita punya kerja. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan kita seperti kita mengatakan bahawa kita tidak tahu bagaimana nak selesaikan solusi. Jadi kat situ kita nampak ya kita bukan seorang yang profesional dalam IT. Jadi yang seterusnya adalah yourself to work safety. Yang terakhir adalah dalam slide saya adalah practice. Jadi itu sahaja daripada saya untuk how to show professionalism in the workplace dan apa itu profesional dalam IT. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, kumpulan saya Hassan Al-Basri untuk menerangkan. Terus saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hassan Basri Bukhari nombor metrik 01 DDT 19F 124 caraan yang daripada Syazwan Zulkifli tadi. So untuk point saya pula iaitu manage your time efficiently, iaitu kira kita kena manage kita punya time tu dengan teratur lah. Makna katanya dekat sini kita kena ada pemeriksaan masa. Okey, contohnya kita kena tahu dengan tepat bagaimana kita menghabiskan masa kita. Dalam suasana pejabat ni, kita kena tahu tugas-tugas kita untuk mencari masa. Maka kita boleh lakukan sesuatu mengenainya. Contohnya saya boleh bagi kat sini, iaitu kita mungkin boleh menghabiskan 1 jam untuk email dan bukannya menyelesaikan projek penting. So then yang keduanya iaitu kita kena tetapkan had masa kita. Apa yang saya boleh sampaikan dekat sini iaitu dia ni boleh jadi macam permainan tu. Contoh macam sebilangan syarikat ni, dia membahagikan pekerja ni kepada beberapa kumpulan, dan kumpulan yang menyelesaikan projek atau tugas pertama mendapat ganjaran. Dan kita boleh menerapkan prinsip ini untuk tugas apa pun. Dan yang ketiga pula iaitu gunakan alat efisien untuk pengurusan masa. So sekarang ni teknologi kan semakin canggih. So kita boleh gunakan pelbagai aplikasi untuk memantau daftar masuk ataupun daftar keluar lah. And so demo ni tak boleh lah. Betul lah, right. So point saya yang kedua iaitu tentang provide excellence. Okay, provide excellence pula iaitu kita waktu kita ni, kira macam diri kita ni, kita kena cukup tidur, dan lepas tu kita juga kena bersenam dan belajar untuk menguruskan tekanan. Contoh kalau kita ni jaga minda dan bagi kita dapat mengatasi cabaran dalam hidup kita yang lebih berkesan. So macam-macam lah. So and then amalkan kesedaran berfikir, maksudnya kita kena positive thinking selalulah. Right. Dan yang Okay, minta maaf sebab Hassan di luar jangkaan jadi slow. Jadi saya terus pergi kepada poin seterusnya. Saya serahkan kepada Nabil untuk sambung poin daripada Hassan tu. Jadi Nabil akan menyambungkan sedikit apa yang Hassan tidak dapat sampaikan tadi. Jadi saya serahkan kepada Nabil. Jadi teruskan kepada saya dan saya akan terus sambung pada ciri-ciri orang nak jadi orang yang professionalism. Jadi yang pertama adalah, isi saya yang pertama adalah be productive. Okay, jadi kita perlu menggunakan masa yang ada secara produktif. Okay, maksudnya kat sini kita perlu mainkan peranan apabila buat kerja. Okay, so tanggungjawab kita ni penting. Jadi perlulah fokus ketika melakukan kerja. Jadi nak tingkatkan diri dengan cakap ni, jadi kita boleh fokus pada tugasan yang
paling penting terdahulu. Okay, kita perlu fokus yang penting terlebih dahulu. Selain itu, simpan senarai gangguan untuk kekal fokus. Okay, contohnya kat sini apa yang saya nampak, orang kalau buat kerja, dia tak fokus. Contohnya dengan main phone macam lain Instagram, Twitter macam tu, semua tu. So diorang main social media ketika waktu kerja. Jadi diorang tak fokus lah masa buat kerja tu. Jadi kita perlulah elakkan sikap-sikap macam tu. Elakkan dari media sosial ketika kerja dan juga elakkan bersembang dengan rakan kerja. So kita kena fokus time buat kerja untuk dapatkan sikap yang produktif. Seterusnya nak jadi produktif ni belajar daripada kejayaan serta kesilapan. Okay, sebab mostly orang cepat give up bila tak dapat buat satu kerja tu. So nak kekalkan produktif tu, kita mestilah belajar dari kesilapan dan tak putus asa apabila buat satu kerja. Okay, so untuk ciri yang seterusnya adalah effective communication. Apa itu effective communication ataupun communicate effective ni? Okay, maksudnya adalah berkomunikasi secara berkesan. Okay. Untuk mendapatkan efektif ni, bila kita berkomunicate, jadi kita perlu melatih kemahiran berkomunikasi. So dia ada banyak cara, iaitu dengan berkomunikasi tanpa henti. Ni bukan bermaksud kita communicate tak stop. Kita berkomunicate untuk dapatkan keyakinan pada diri sendiri. Okay, bolehlah start communicate dengan family, dengan rakan-rakan kerja. So bila kita dah biasa borak, bercakap, jadi benda macam tu akan improvekan pada diri kita dan kita akan yakin pada diri sendiri. Okay, cara lain juga boleh dengan kita mendengar apa yang orang sampaikan. So dari apa yang kita dengar tu, tu actually apa yang diorang sampaikan kepada kita, secara diorang bercakap, tu pun boleh improvekan kita sebenarnya. Kita boleh belajar daripada situ. Okay, cara lain juga kita boleh, kita perlu open minded. Open minded ni fikir secara terbuka. So if kita open mind, kita akan ada idea nak cakap dan apa yang kita ingin sampaikan tu ada idea. Jadi benda macam ni dapatlah tingkatkan semangat dalam diri sendiri. Itu saja dari saya. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Izzuddin. Terima kasih kepada Nabil. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk apabila menjadi profesionalism dalam tempat kerja, kita tidak boleh don't put people down or say rude things. Maksudnya dia tak boleh hina pekerja yang belum lagi profesional, kerana dia pun mahu belajar untuk menjadi lebih berpengetahuan dalam tempat kerja. Okay. Kedua, kita kena sentiasa tolong menolong. Apabila kita sudah menjadi profesional di tempat kerja, kita akan tolong kepada siapa pekerja yang tidak berpengetahuan, pekerja yang tidak tahu tentang sesuatu dalam company tersebut. Orang tu dia akan tolong pekerja tersebut. Okay. Seterusnya kita kena respect ada privacy, kita kena menghormati antara satu sama lain. Kita perlu ada sikap beradab dengan pekerja yang baru saja bekerja di tempat kerja yang baru ni. Okay. Yang terakhir sekali, kita jangan, apabila sudah menjadi profesionalism, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh bercakap besar dengan pangkat yang ada.
kita hendaklah merendah diri untuk masa depan yang lebih cerah lagi dalam tempat kerja. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Lagi daripada kami sekumpulan. So, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Syazwan Zulkifli dan nombor encik saya 01 DDD 19M1050 dan saya dari kelas DTS 3A. Jadi saya teruskan kepada soalan dulu dalam PBE untuk saya dari TBSID. Jadi soalan kedua ni dia ada membagi satu situasi. Okey, dia mengatakan bahawa dalam hubungan maksudnya komunikasi adalah segalanya. Jadi komunikasi yang lemah dengan cepat dia boleh menyebabkan untuk berlakunya kehancuran ataupun salah faham. Jadi untuk bagi komunikasi ni amat penting dalam IT ni supaya kita dapat berkomunikasi dengan customer dengan lebih baik. Jadi sebagai IT ni ataupun kita panggil juruteknik, IT juruteknik, kita harus kita memang akan menemui pelbagai jenis pelanggan. Itu disenaraikan dalam 4 jenis pelanggan. Jadi di sini kami sekumpulan akan melakukan situasi bagaimana jenis pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi kami akan menyenaraikanlah 4 pelanggan tersebut. Jadi kami akan mulakan lakonan sekarang. Jadi kat sini yang pertama kami akan lakukan adalah tentang pelanggan yang tidak menjelaskan masalah dengan betul. Okay, saya akan mulakan. Jadi Izzuddin adalah sebagai seorang customer dan saya adalah sebagai seorang technician. Izzuddin boleh mulakan. Hello Encik. Hello Encik, ya ada apa masalah boleh saya bantu Encik? Okay, Encik sini. Saya risau sekarang ni. Laptop screen saya ni kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Dalam 15 minit macam tu dia tiba-tiba dia off. Okay, saya nak buat assignment. Lepas tu saya nak hantar esok tau. Tiba-tiba dia off. Okay. Macam mana sekarang ni? Oh, untuk masalah Encik ni saya dengar pada skrin laptop Encik ni boleh saya sebelum saya menjelaskan boleh saya tanya beberapa soalan pada Encik. Okey, pertama bilakah masalah itu berlaku Encik? Boleh Encik terangkan kepada saya sedikit? Okey, macam ni Cik, laptop screen ni dia terjadi pada minggu lepas lagi. Dia tiba-tiba ada problem daripada minggu lepas lagi. Saya pun tak tahulah, pelik lah. Encik ada tak install apa-apa program yang Encik tak tahu ke? Yang daripada sumber yang kita tak dapat kenal pasti ke? Saya pun tak tahu lah Encik. Dia memang macam tu. Dia kalau macam tu laptop saya dia kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Saya pun tak tahu Encik. Jadi untuk masalah Encik ni, saya akan showkan Encik lah untuk bawa laptop ni ke kedai kami. Jadi kami ni akan menyelesaikan masalah Encik yang hadapi sekarang ni lah. Okey Cik. Saya hantar hari ni boleh Encik? Ya boleh, sure. Boleh. Okey. Terima kasih Baik, no problem punya. Sama-sama. Okey. Okey, seterusnya kumpulan kami akan melakukan demonstrasi berkenaan dengan pelanggan yang banyak cakap iaitu talkative. Kami akan melakukan lakonan ataupun demonstrasi. Okey, di mana saya sebagai technician dan Syazwan sebagai customer. Jadi saya akan mulakan sebagai seorang customer. Hello Encik. Hello Encik, boleh saya bantu? Encik, saya ini datang jauh punya. Saya ini ada masalah keyboard. Bila saya mau tekan space itu, dia tidak boleh tekan Encik. Saya pergi tu, dia jual banyak mahal Encik. Dalam 90 ke 100 punya Encik.
saya beli online shopping pakai Lazada, ya memang murah betul Encik. Dalam 20, 30 macam itu Encik. Jadi baik saya guna beli online shopping Encik. Jadi kalau Encik beli yang mana Encik? Sebenarnya Encik, masalah laptop Encik ni hanyalah pada keyboard. Jadi Encik tak perlu membuat pembayaran online ke. Itulah Encik. Baik saya beli dekat Lazada lagi murah Encik. Dalam 20, 30. Kalau kedai lain jual Encik, saya sudah tengok banyak kedai di Malaysia. Saya pusing satu Malaysia Encik. Saya tengok banyak mahal Encik. Dalam 90 ke 100 saya mana ada lebih banyak itu Encik. Oh. Boleh tak Ya. Encik, kalau saya hantar ini keyboard yang saya beli Lazada untuk pasang dekat kedai Encik? Kalau nak buat ni, kita tak tahu kualiti dia macam mana, kerana walaupun harga dia Kualiti murah, lain cerita Encik. Sebab baik saya beli barang Lazada lagi murah Encik. Macam mana Encik? Baik saya hantar ke kedai Encik. Betul tak Encik? Saya sudah tahu ini kedai banyak murah punya Encik. Betul tak Encik? oh, Jadi saya betul. mau tanya Encik punya kedai ni esok buka ke tutup Encik? Kedai Encik buka ya. Kalau buka saya sudah banyak jatuh hati tertarik ni ini kedai. Saya mau hantar ini keyboard ke kedai Encik. Boleh tak Encik? Okey, kedai kami memang buka seperti biasa pada esok. Jadi Encik bolehlah datang ke kedai kami esok. Kalau begitu Encik, esok saya awal punya mari saya datang kedai Encik. Saya mau jumpa sama Encik. Saya mau hantar itu saya punya keyboard Encik. Okey, jadi Encik, terima kasih banyak-banyak Encik. Dan kalau apa-apa saya telefon saya di nombor Encik. Okey Encik, boleh Encik? Okey, okey, sama-sama Terima Encik. kasih Encik. Okey, terima kasih ya Encik. Okey, Hai. alright. Untuk yang ketiga pula iaitu pelanggan yang mempunyai pengetahuan dalam IT. So situationnya berbunyi macam ni. Hello. Hello. Ya, Encik. Boleh bantu? Okey macam ni Cik. Apa ni, laptop saya dia ada masalah pada skrin tau. Kadang-kadang dia macam on off macam tiba-tiba. So saya pun macam tak tahu pasti apa masalah dia. Okay, untuk masalah skrin ni, okay, selalunya masalah ni disebabkan inverter pada skrin tu. Belakang skrin dia problem. Sebab mostly memang macam tu. Inverter pada belakang skrin tu memang problem. Oh, tapi takkanlah masalah pada inverter Cik, sebab saya pun tukar kot dia punya inverter tu. So takkanlah rosak lagi. Saya rasa macam sebab motherboard kot, bukan? Motherboard? Bukan tu Cik, bukan. Bukan sebab motherboard, memang sebab kalau skrin ni memang inverter. So Cik salah ni Cik. Tak Cik, apa yang salah ni Cik? Saya pun dah lama dalam bidang IT ni Cik. Oh, selalunya customer yang mempunyai masalah pada skrin ni semuanya memang berpunca daripada inverter. Memang punca pada inverter. Oh, tapi kan saya, macam saya cakap tadi kan, saya baru tukar kan inverter tu. Mungkin yang awak tukar tu lokal punya. Sebab tak apa, awak datang je kat kedai kami supaya kami boleh menyimak dengan lebih lanjut, lebih detail lah apa yang ada masalah pada laptop awak tu. Okey, boleh kalau macam tu. Esok kedai awak buka ke? Esok? Oh, esok. Kedai kami open pukul 8 sehingga 10 malam. Oh, okey. Kalau macam tu saya datang esok lah. Boleh. Alright, okey Cik. Terima kasih Cik Terima kasih. Sama. Lagi. Keempat ni adalah mengenai customer yang cepat marah. Okey, jadi kami akan teruskan dengan lakonan kami. Kring. Hello? Hello. Ya, saya hello. Ada apa yang boleh saya bantu? Ya, memang saya nak minta tolong dekat awak ni. Cakap, macam mana kedai korang ni
okay, buat kerja, aku dah habiskan banyak duit, okay. Last laptop aku tak boleh nak on juga. Apa masalahnya? Macam mana kau buat kerja ni? Cik, sabar je cik. Buat tenang cik. Sabar apa? Tak, nak sabar apa? Sabar je cik. Tak apa. Cik terangkan dulu masalah. Aku dah bayar mahal supaya kamu boleh. Okay, macam ni. Masalah sekarang ni, aku itu hari aku dah hantar dah aku punya laptop. Okay, supaya sebab aku punya laptop tak boleh nak on. Dan aku hantar, aku buka balik sama je. Apa cerita ni? Okay encik, macam ni lah. Saya wakil dari pihak kami minta maaf atas kecuaian kami. Okay, sekarang ni laptop encik tak boleh nak buka kan? Yelah, berapa kali saya nak ulang. Dah banyak. Tadi saya dah cakap kan, laptop saya tak boleh nak buka. Encik tak boleh buka. Okay, tak apa. Solution dia adalah encik datang je kat kedai kami untuk kami periksa semula masalah laptop encik. Boleh tak encik datang sini? Habis tu kalau aku datang kedai hampa, okay, kena tambah duit lagi lah. Berapa pula aku nak habiskan duit aku? Lala tak boleh on juga. Tidak cik, tak perlu bayar. Jangan risau, pihak kami akan tanggung sebagai kecuaian kami. Kami tidak akan mengambil sebarang charge dekat encik. Jangan risau cik, kami tak minta pun apa-apa duit daripada encik. Jangan risau cik. Buat bertenang ya cik. Boleh tak? Apa? Okay, kalau macam tu aku datang kedai korang sekarang. Boleh? Aku Boleh. nak jumpa dengan kau, boleh? Boleh cik, boleh cik. Kita bincang dulu ya cik. Alright, okay. Apa yang masalah? Jumpa kat kedai. Alright, okay. Ya. Baiklah cik, maafkan kami ya cik. Dah. Okey cik, terima kasih cik. Hey.